sebagai pengukuhan. Baik. Okey, baik, kita mulakan ya. Okey, boleh nampak ya? Saya harap anda nampak lah. Nampak, Ibu nampak. Alhamdulillah. Okey, baik. Kedatangan kuasa barat. Faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey, ini rujuk pada tahun 1600 ya, tahun 1600 di mana syarikat Hindia Timur India memberi hak monopoli dalam perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Bila sebut monopoli itu memberi hak, okey, memberi hak kepada kerajaan British, okey, kepada syarikat Hindia Timur Inggeris ini untuk mendapatkan rempah. Maknanya tak ada orang lain dah boleh ambil, melainkan syarikat Hindia Timur Inggeris ini yang dapat, okey, yang boleh monopoli ataupun boleh berdagang rempah di Kepulauan Melayu. Okey, baik. Pada tahun 1602, syarikat Hindia Timur Belanda pula ditubuhkan. Okey. Kemudian diberikan monopoli perdagangan timur perdagangan di timur. Okey. Tahun 1664, syarikat Hindia Timur Perancis ditubuhkan oleh Perancis untuk berdagang di Asia. Jadi kita lihat ya peranan setiap penubuhan syarikat Hindia Timur Perancis. Okay. Sekejap ya. Ada orang nak masuk ni. Dah. Masalah ni. Bila orang nak masuk ni saya nak tengok ni. Okey. Baik. Jadi syarikat Hindia Timur Inggeris, Perancis, okey, syarikat Hindia Timur Inggeris, Perancis. Baik, kita lihat ya. Bagaimana dia orang punya ni previous balik. Okey, baik. Kita lihat ya. Baik, kita tengok ya. Kalau syarikat Hindia Timur Belanda ditubuhkan, diberi monopoli perdagangan di timur. Okey, perdagangan timur. Kita tengok ke anak. Okey, syarikat Hindia Timur Perancis ditubuhkan oleh Perancis untuk berdagang di Asia. Okey, tak kira Asia Tenggara ke apa ke sebagainya, Asia. Okey. Kalau syarikat Hindia Timur Inggeris ni fokus kepada perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Okey, baik. Okey, kita tengok ya. Inggeris. Okey, syarikat Hindia Timur Inggeris di Kepulauan Melayu. Okey, Sepanyol di mana? Okey, di Kepulauan Timur. Okey, Portugis ke mana? Di Asia. Okey, macam tu. Kita tengok perjalanan dia. Okey. Jalan Belanda, jalan Sepanyol, jalan Inggeris, jalan Portugis. Kita boleh nampak mana laluan. Ni syarikat Hindia Timur Inggeris. Tanjung Harapan ke India. Okey. Kemudian dia datang ke Kepulauan Melayu kita. Untuk dapat rempah sebagainya. Okey. Baik, kita teruskan tentang Kepulauan Melayu kan. Okey. Jadi Kepulauan Melayu bukannya dekat negeri Malaysia saja tau. Okey, di banyak tempat ya. Di Indonesia itu pun dipanggil Kepulauan Melayu. Okey. Baik. Faktor kedatangan kuasa barat, okey, pada abad ke-16 dia ada 4. Awak kena ingat 4. Okey, pada abad ke-16 ni dia ada 4. Pertama adalah barang mewah. Oh sorry. Barang mewah. Kemudian pusat pengumpulan barang, pelabuhan persinggahan dan agama Kristian. Okey, jadi kalau barangan mewah, barangan apa yang mewah? Okey, mungkin seperti
pusat pengumpulan barang. Pusat pengumpulan barang ni maknanya tempat untuk mereka mengumpulkan barang mereka. Okey, pelabuhan persinggahan. Bila sebut pelabuhan persinggahan ni adalah bagaimana? Dia orang untuk jadikan tempat persinggahan macam kita lah, jalan jauh daripada KL ke Kelantan contohnya. Kita mesti akan lalu ke apa ni? RNR kan, kat situlah tempat kita rehat sebagainya kan. Sama juga pada zaman dahulu. Namun kenapa pelabuhan persinggahan? Sebab kita zaman dulu kalau berdagang satu patut menggunakan kenderaan laut. Okey, agama Kristian. Agama disebabkan oleh agama Kristian. Mereka ini mengejar bukan sahaja kekayaan. Okey, lepas tu keagamaan, yang itulah. Okey, kita tengok nanti. Okey, baik. Kedatangan kuasa barat pada abad ke-16 yang saya sebutkan 4 tadi. Apa dia? Barangan mewah, pusat pengumpulan barang, pusat persinggahan dan agama Kristian. Ada 4. Ingat ya? 4. Kita lihat kepada revolusi perindustrian. Kalau kita lihat kepada abad ke-18, ke-19, 20, kita tengok zaman sekarang ni, apa yang kita dah kita kejar. Okey, apa yang ada, macam contohnya kenderaan, okey, bahan mentah yang macam nak buat kenderaan, kita kena tengok macam tu. Okey, tak apa, kita fokus pada abad ke-16 dulu. Okey, faktor kedatangan. Okey, pertama adalah barangan mewah. Di mana kuasa-kuasa barat berminat untuk mendapatkan bahan mentah seperti rempah ratus, minyak wangi, emas, perak, batu permata, gading dan hasil hutan. Orang Eropah perlukan barangan mewah dari China seperti teh, sutera dan tembikar. Namun kita kena tahu bahawa orang China dia tak suka barangan orang Eropah. Mungkin dia nak barangan yang seperti rempah ratus. Apa yang kita kenapa mampir ke tanah Melayu untuk dapatkan bahan-bahan mentah itulah untuk ditukarkan ke China. Okey, baik. Pusat pengumpulan barang, negara China mahukan emas, perak, biji timah dan rempah ratus yang didapati di Kepulauan Melayu. Macam saya cakap tadi lah. Okey, pusat pengumpulan bahan mentah tempatan yang terletak di tengah-tengah laluan perdagangan di antara India dan China diperlukan oleh syarikat perdagangan. Di mana dia jadikan pusat pengumpulan untuk didapatkan apa ni, rempah ratu sebagainya, kemudian dihantar ke China, lepas tu dia ambil pengumpulan. Okey, lain ya, persinggahan lain pula. Okey, baik. Sekarang ni pelabuhan persinggahan. Kalau sebut pelabuhan persinggahan, kita kena tahu bila kita berjalan ataupun mendaki kenderaan laut, kita bergantung 100% kepada angin. Semakin kuatlah angin tu tolak, semakin lajulah kapal tu. Begitu. Okey? Jadi di sini dia kena melihat, okey, pelabuhan alam Melayu ini sesuai dijadikan tempat berlindung sementara menunggu peralihan angin monsun. Okey, jadi dia nak tunggu angin monsun tu supaya bila angin tu sesuai untuk dia orang bergerak, dia orang akan pergi. Okey, pelabuhan alam Melayu sebagai pelabuhan memudahkan kapal berlabuh, mengisi bekalan air, makanan dan kemudahan membagi kapal sebelum berlayar ke kanton. Maknanya dalam proses persinggahan itu juga mereka buat senegara lah, isi-isi air, okey, untuk bekalan mereka bergerak nanti. Okey, baiki kapal, pasal kapal tu elok sebagainya. Kalau boleh cat-cat yang mana pudar, yang mana bocor-bocor tu kan, yang mana tak elok tu, masa itulah dia akan selenggara sebelum ke kanton. Okey, baik, teruskan. Agama Kristian. Penyebaran agama merupakan antara faktor penting penjajahan kuasa barat. Yang saya cakap, kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran, 3G. Saya
tak ingatlah yang glory apa? Gold, apa lagi? Kemasyhuran apa? Golden. Apa? Yang itulah 3G tu. Kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran merupakan matlamat penjajah. Sekarang ni kita dah tahu tentang abad ke-16 kerana disebabkan oleh faktor barangan mewah, pusat pengumpulan, apa lagi? Sebagai pusat persinggahan dan agama Kristian, penyebaran agama Kristian yang mengejar kekayaan, keagamaan, kemasyhuran. Sekarang kita lihat kepada faktor kedatangan masa abad ke-17 dan ke-18. Okey. Okey, ini adalah revolusi perindustrian. Bila kita sebut revolusi, reformation, kita tengok pengubahan, revolusi atau perubahan yang jadi orang kata lebih baik. Okey, pada saya revolusi ni maksudnya perubahan lah, perubahan perindustrian. Okey, macam mana perubahan perindustrian tu? Okey, nanti saya akan sharekan satu video di mana dia menunjukkan video itu. Adakah yang tak mute ni? Saya bunyi desing lah dengan saya sen. Cuba cek, ada tak yang tak mute? Tolong mute. Okey, baik. Okey. Kalau kita tengok pada abad ke-17 dan abad ke-18, sekejap ya, saya nak tengok ada tak baca nak masuk. Okey. Okay. Baik. Pada abad ke-17, nanti awak akan tengok video yang bermula pada revolusi perindustrian daripada 1700 dan seterusnya. Okey? Baik. Apa kesannya kepada manusia? Okey? Awak akan tengok nanti saya akan sharekan video ya. Berlaku di Britain sejak abad ke-17. Okey, Britain pada abad ke-17. Negara Eropah lain seperti Jerman dan Perancis menjadi negara perindustrian seperti Britain menjelang abad 1870-an. Dia lambat sikit. Okey, Jerman dan Perancis ni lambat sikit. Tetapi berlaku dah perubahan tu. Okey. Dasar kuasa barat berubah corak selepas berlakunya revolusi perindustrian. Okey, disebabkan oleh revolusi perindustrian ni lah dasar kuasa barat tu berubah corak. Okey. Pusat perdagangan diperlukan untuk menguasai tanah jajahan yang dapat membekalkan bahan-bahan mentah bagi keperluan kilang perusahaan secara berterusan. Kalau dulu, mereka ini ada tujuan dia untuk membekalkan barangan, mengharapkan orang membeli, betul tak? Tapi disebabkan oleh revolusi ini, disebabkan percepatan pengeluaran menyebabkan mereka lebih banyakkan lagi bahan mentah. Namun tiada kecukupan di dalam negara mereka untuk dapatkan bahan mentah, maka itulah mereka terpaksa mereka memonopoli kawasan-kawasan yang kaya dengan bahan-bahan mentah. Okey, itu adalah faktor dia. Okey, pada tahun 1700 ataupun pada abad ke-17. Jadi kita nampak di sini bahawa tadi faktor tadi disebabkan itu abad ke-16. Sekarang ni abad ke-17 adalah disebabkan oleh revolusi perindustrian. 17 dan 18. Barangan boleh dikeluarkan secara besar-besaran sebab revolusi perindustrian. Yalah dulu tak ada kilang, sekarang dah ada kilang, ada mesin yang cepat pengeluaran barang mentah, pengeluaran. Okey. Kawasan pasaran yang lebih luas diperlukan untuk memasarkan barang supaya keuntungan dapat dimaksimumkan. Okey. Baik, sekarang ini pada abad ke-19 dan 20, kita boleh lihat juga beberapa benda yang berkaitan dengan kita sekarang. Kalau contohnya mungkin sekarang ni telefon, alat perhubungan, tapi dulu kita panggil telegraf. Okey, kalau disebabkan oleh kenderaan, mungkin kita perlukan bahan mentah seperti getah, aluminium macam tu. Okey, baik kita tengok. Pertama disebabkan oleh perkembangan industri kereta. Okey, dah mula ada ciptaan kereta kan pada 19 dan 20. Okey, kemudian kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Okey, sekarang kita nampak kan ada sawah padi, ada banyak apa orang panggil tu? Kelapa sawit ya.
Okey, industri mengeting. Okey, industri mengeting ni pun perlu juga barang untuk mengeting. Okey, baik. Pembukaan terusan Swiss, ciptaan kapal wap. Okey. Persaingan kuasa barat, ciptaan telegraf dan slogan beban orang putih. Jadi kita lihat apakah ke-8 ini. Apa yang dimaksudkan dengan ke-8 ini menjadi faktor kedatangan kuasa barat selain pada abad ke-16 dan abad ke-17. Okey. Okey, dah sambung. Okey, perkembangan industri kereta. Ya, perkembangan industri kereta. Okey, perkembangan industri kereta. Permintaan getah asli bertambah sebab kemunculan perusahaan kereta dan ciptaan tayar. Getah asli juga penting perusahaan penebat barangan elektrik. Okey. Poin dia kat situ ya. Kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Tanaman berorientasikan ekspor seperti getah, tebu, tembakau dan padi sesuai ditanam di negara kita sebab ada orang masuk lagi. Astagfirullahalazim. Okey. Tanaman berorientasikan ekspor seperti getah, tebu, tembakau dan padi sesuai ditanam di negara kita sebab tanah yang luas, subur dan iklim yang sederhana. Negara kita juga kaya dengan hasil bumi seperti biji timah, biji besi, emas, petroleum dan arang batu. Okey, jadi tanaman berorientasikan ekspor. Kita akan belajar macam mana kita tahu macam mana kenapa tanaman-tanaman ini kita panggil tanaman komersial. Okey, kerana kita dapat berdagangkan ataupun eksporkan bahan-bahan ini. Ya, negara kita kaya dengan hasil bumi. Okey, awak kena tahu ya hasil bumi tu apa. Okey, hasil tanaman tu apa. Kita dah belajar kan hasil bumi, hasil alam, ya. Okey, baik. Industri mengeting. Pada abad ke-19, penggunaan biji timah diperlukan dalam ciptaan baru Amerika Syarikat seperti industri mengeting makanan dan minuman, membuat bumbu rumah dan juga tong minyak. Itu tujuan biji timah. Okey, menyebabkan harga biji timah melambung tinggi. Permintaan biji timah bertambah pesat selepas tahun 1840-an. Pembukaan terusan Swiss. Kita tengok ya macam mana saya tunjuk tadi daripada syarikat Hindia Timur Inggeris itu bergerak ke sini kan, betul tak? Bergerak yang tempat titik-titik biru tu. Okey, namun berubah. Bila berlaku terusan Swiss ni, okey, bila berlaku terusan Swiss, boleh lalu dekat kawasan ni, pembukaan terusan Swiss ni, ia akan menjadi lebih cepat. Okey, perjalanan mereka ya, menghubungkan pelabuhan site di Laut Mediterranean dan Swiss di Laut Merah telah mempercepatkan urusan perdagangan. Okey, perdagangan bertambah di antara alam Melayu dan benua Eropah. Okey. Ciptaan kapal wap pula. Okey, kapal wap dicipta pada abad ke-19. Kepentingan kapal wap membawa muatan yang banyak.
Okay, bila bawa muatan banyak, dia orang lagi banyak ada orang boleh agihkan kan pengeluaran mereka ke tempat-tempat yang mereka berlayar. Okay, perjalanannya lebih cepat. Okay, dengan kapal awak ni perjalanan lebih cepat, menjimatkan kos dan penghantaran barangan semakin mudah dan murah. Okay, balik kita angkut banyak-banyak, lagilah kurang kos pengangkutan tu dan menyebabkan harga boleh jual dalam keadaan harga yang murah. Okay. Baik, persaingan kuasa barat. Okay, seperti mana kita belajar, kita ada banyak kuasa barat ya, seperti Britain, Jerman, Perancis, Sepanyol dan Amerika Syarikat. Okey, mewujudkan semangat persaingan dalam kegiatan menakluki kawasan atau wilayah di luar Eropah. Okey, sorry ya. Jadi kuasa-kuasa barat seperti Britain, Jerman, Perancis, Sepanyol dan Amerika inilah yang menyebabkan faktor mengapa datangnya kuasa barat ke tanah Melayu. Okey, pada abad 19 dan 20. Okey. Kuasa-kuasa barat ini menyangka semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan yang diperoleh. Maksudnya bila dia banyak koloni, maka dia orang lagi lebih hebat. Okey. Okey, baik. Ciptaan telegraf. Okey. Ciptaan telegraf ini adalah teknologi untuk komunikasi lah. Ahli perniagaan di benua Eropah dan Amerika Syarikat menghubungi ejen atau wakil mereka di tanah Melayu lebih cepat dengan ciptaan teknologi telegraf. Okey, penglibatan tanah Melayu dalam kegiatan pasaran dunia antarabangsa semakin penting. Okey. Beban orang putih, apa maksud beban orang putih ni? Kita ni menyusahkan orang putih ke? Okey, baik. Kita lihat di sini ya. Berbagai-bagai slogan digunakan untuk menyebabkan pengaruh dan tamadun mereka ke seberang laut. Okey, kuasa barat berdebat bahawa peradaban mereka lebih tinggi berbanding dengan kebudayaan penduduk yang dijajah bagi merasionalkan penjajahan mereka. Okey, dan slogan beban orang putih ini digunakan oleh kuasa barat yang bermaksud bertanggungjawab dan tugas mereka adalah untuk membantu dan memberikan kesejahteraan kepada peribumi tanah jajahan mereka. Okey, muslihat. Tugas menyebarkan tamadun digunakan oleh kuasa Perancis pada penduduk dunia, bukan barat yang dianggap mundur. Okey, bukan barat dianggap mundur. Ya, ini kita tengok beban orang putih adalah kuasa barat yang bermaksud tanggungjawab mereka untuk mensejahterakan bumi tanah jajahan mereka. Contohnya kalau dia menjajah tanah Melayu, dia rasa bertanggungjawab untuk macam membantu dan memberikan kesejahteraan. Okey, kalau contohnya di Perancis, dia guna slogan tugas menyebarkan tamadun. Pada dia, mereka lebih bertamadun daripada kita. Okey, bukan barat dianggap mundur. Macam kita tak akan Melayu hilang di dunia. Macam tu. Okey, teruskan. Baik. Yang ni video tapi saya nak tanyalah, video ni awak boleh dengar ke tidak? Kalau tidak saya nak tukar video. Saya nak stop presenting. Okey, sekejap ya. Saya ambil industri. Okey. Boleh nampak tak? Boleh nampak? Boleh. Okey. Tengok, start daripada bila? 1700? During the late 1700s Yes. to mid-1800s, England and America underwent a massive transformation from agricultural economies into industrial economies. This period, which saw the invention of hundreds of new machines and products, changing our landscape and our way of life, is known as the Industrial Revolution. In 1793, Eli Whitney invented the cotton gin in the United States. The cotton gin was a machine that made harvesting cotton easier and faster, quickly separating the seeds from the cotton fiber.
From there, the raw cotton was sent to a cotton mill. Cotton mills were large factories where cotton was spun into fabric that could be used for clothing. The machinery used in the cotton mills was developed from an early device called the spinning jenny. With the invention of the sewing machine in 1846, it was now possible to produce clothing quickly and efficiently in bulk. With this new streamlined process, products were now available more readily than ever before, but this convenience came at a price. The new machines required fuel to run, and that fuel put pollution in the air. The clear, clean skies of agricultural America were blackened with the new smokestacks of the big cities. To find the fuel and manufacture the machines, men worked long and hard in the coal mines and iron foundries. Smoke and dust got in their lungs, and many men got sick and died as a result of this labor. Young children were often employed to operate the machinery, spending long, grueling hours at work in terrible conditions at the factories, usually receiving very little pay. Many historians believe that the invention of the cotton gin also led to an increase in slavery in the United States. It was a time not only of great innovation, but also of exploitation. Eventually, slavery was abolished. Laws were made to prevent child labor and unsafe working conditions, and more inventions followed, such as Alexander Graham Bell's telephone in 1876, and the Model T Ford, first produced on an assembly line in 1913. The inventions of the Industrial Revolution launched us into a new age and have helped billions of people across the world. But the means by which they are made have also made life difficult and unhappy for many. Okey, daripada video tadi apa yang awak faham? Apa yang awak faham tentang video tadi? Okey, berlaku revolusi perindustrian. Okey, lepas tu pembinaan kilang. Okey, di mana kilang kain cotton. Okey, dan selain itu kita nampak ya disebabkan oleh kilang banyak buka dan juga namun berlaku sedikit pada saya ada juga keburukannya. Okey, disebabkan oleh kilang yang tiada had pembebasan asap sebagainya, menyebabkan kematian, ya, pencemaran udara. Okey, selain itu anak-anak dikerah. Okey, anak-anak itu dikerah kerana apa? Kerana mereka boleh bayar murah. Okey, selain itu juga kita nampak perubahan revolusi itu juga penciptaan kereta sebagainya. Okey, pada tahun hampir ke abad ke-19. Okey, itu adalah revolusi perindustrian. Dia kata during 7000 ya, pada abad ke-1700 dan pertengahan 1800. Okey, berlaku revolusi perindustrian. Okey, baik. Saya nak check dulu ada tak telegraf kat sini, kan tidak saya nak share dekat saya punya ni lah. Saya nak terus share dekat tak ada. Sekejap ya. Sekejap ya. Telegraf. Okay.
Okay, nanti saya bagi soalan dalam Telegram ya. Boleh ya? Saya tak bagi dalam WhatsApp tau. Saya harap awak semua ada Telegram saya. Okay, Telegram saya tak jumpa kat YouTube. So saya boleh share dekat sinilah bagaimana perkembangan ciptaan telegraf. Okey, ciptaan telegraf. Saya harap boleh nampak ya. Boleh dengar tak? Boleh. Okey. Boleh dengar tak? Boleh. Okey. Video ni memang tak ada bunyi. Tak ada dengar presentation tu tak dengar. Tak dengar. Tak. Okey. Tak. Okey. Sampai habis. Kalau yang ni dengar tak? Tak dengar juga. Dengar. Dengar. Okey. Kalau macam tu saya dengar tak? Dengar. Okey, dengar teruskanlah. Video cikgu tak ada. Video tak ada. Tak ada ke? Okey. Cikgu, nak tengok apa? Tak ada video. Masya Allah, subhanallah. Nanti saya tengok balik. Saya share balik. Kita tengok laut je lah. Sorry. Okey. Nampak tak? Nampak. Okey. Okey, kalau nampak. Okey. Suara Cuma dengar tak ada kan? bunyi. Tak ada bunyi pula? Tak ada bunyi. Alamak. Tak ada bunyi cikgu. Tak ada. Bunyi. Sekejap saya cari ciptaan teknologi telegraf. Okey. Sekejap ya, saya cari ciptaan teknologi telegraf. Tak ada. Sekejap Okey. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Sabarlah, cikgu tengah cari tu. Okey, sekejap Okay, kita tengah tengok yang ni lah. Invention telegraph. Okey. Mana tahu kita boleh tengok telegraph macam mana kan? Okey. Tapi video yang tu tak adalah. Saya ambil yang barulah. Lag. Teruk ni line ni, teruk. Mobile. Institution was Morristown. It was on that date that Samuel Morse and Alfred Vail first demonstrated the electric telegraph at Vail's Speedwell Ironworks. The telegraph was nothing short of a revolution, enabling messages to be sent much faster than previous means, which relied on messengers riding on horseback. Rapid communication served as the foundation for the nation's economic expansion in the 19th century.
New Jersey was at the center of the new telecommunications network, linking the major cities along the East Coast. The electric telegraph went on to play a key role in developing New Jersey's reputation for innovation. Thomas Edison's universal stop ticker and his quadruplex telegraph, enabling 4 messages to be sent on a single wire, incorporated the new technology. Edison's successes with these inventions provided him the means to build his renowned Menlo Park Research Facility, and it all started with the dots and dashes of the electric telegraph. It Happened Here, New Jersey is a production of Yale University in collaboration with the New Jersey Historical Commission, enriching the present by exploring the Saya suka video yang tadi, tapi macam mana tak ada kan? Kita dapat telegraph. Supaya awak tengok telegraph macam mana. Lepas tu saya nak tunjuk kat awak terusan Swiss. Okey? Telegraph. Telefon zaman dulu. Telefon sama dulu. Telefon. Saya tak faham macam mana mereka boleh baca benda ni. Tapi dia tengoklah pokoknya dia tunjukkan. Macam mana tu? Buat tu ni. Kat mana cakap? Stanislas Strauss. Okey. Dia tak ada beritahu kesan selepas pada tu apa macam mana. Okey. Sekejap saya tengok ada tak. In 1995, the founder of 3Com, Robert Metcalfe, said, "I predict the internet will soon go spectacularly supernova," and in 1996, catastrophic collapse. A century earlier, Thomas Edison said, "Fooling around with alternating current is just a waste of time. Nobody will ever use it, ever." These examples illustrate the reason amateur radio operator Bruce Manning says more people should study the history of the telegraph. It gives you an idea of how things progressed along, and then you think about what we're doing today and what's going to be happening today, 20, 50, 100 years from now. Where we're going to be at. Manning gave a lecture recently on the telegraph at the Tyler History Center in downtown Youngstown. To send a message to the West Coast would take weeks. Before the telegraph, the only way to send messages was through the mail, which was carried by stagecoach, Pony Express, or train. There were a lot of people working on different types of telegrams and telegraph systems in the day. In 1835, Samuel F.B. Morse was in Washington, D.C. when he received a letter telling him his wife had fallen ill at their home in Connecticut. By the time he got back home, his wife had passed away and was buried. And he said there's got to be a better way we can do stuff. The wire telegraph started in the 1840s. Samuel F.B. Morse started doing some stuff actually in the late 1830s. Okey, start daripada 1800 lagi ya, kita belajar abad. Maknanya dia dekat dengan 1900. The first message sent May 24th, 1844 read, "What hath God wrought?"
Impact-wise, huge impact on businesses. They were able to send messages back and forth. Banks use this system a lot for money transfers and so on, and the press used it a lot. Something big would happen in Washington, D.C., Baltimore would know about it in a matter of minutes. The original design of the telegraph used a magnet to push a pin up and down that would scratch the dots and dashes into a piece of paper, which would then be encoded to get the message. It wasn't until later they realized that part of the design was unnecessary. They finally figured out, hey, a guy can grab a key and make the key go up and down some bits and dots. And then people said, well, I've listened to it enough, I understand it. I don't need that paper with the scribe marks on it. People then began experimenting with how to send voice without the wires. The breakthrough came in 1886 when Heinrich Hertz proved the existence of electromagnetic Okey, sebab dia fields. gunakan Of the telegraf tu, discovery, he said, dia nak "I mencipta do not bagaimana think that the supaya wireless tidak waves menggunakan I have wayar tetapi discovered will untuk have telefon. any practical application." And most Untuk radio menggunakan manufacturers suara. shared his view. Commercial radio wasn't even thought of. When wireless radio first started, it was just for sending messages. It was to compete against the telegraph. But as amateurs kept coming up with new ways to utilize the technology, commercial applications began to reveal themselves. And people started playing music on the radio. People listened to it for entertainment. The baseball games played on the radio and so on, and that became a huge thing. But a lot of those early people didn't look at it that way, and look what it's turned into today with radio and so on. Which is why Manning says studying the telegraph can be a valuable exercise for people looking at today's technology with an eye toward the future. The people today looking down the road 50 years from now may be thinking one thing, and it may be entirely different. Picking Metal Fabrication. Okey. Proudly based in Singapore Awak for nampak kan? 75 years. Apa ni kita nampak ya bahawa perubahannya daripada telegraf kemudian radio kemudian ciptaan komputer sebagainya, ya kita kena berubah. Okey, seperti mana dalam pembelajaran kita sejarah ini, kita kena belajar supaya kita tidak ke belakang. Kita belajar sejarah bukan untuk melihat apa yang ke belakang, tetapi kita kena jadikan ia satu benchmark kita untuk apa yang kita akan buat di hadapan. Jadi kita nampak perubahan itu semakin baik dan sekarang ini tiada halangan untuk kita belajar kerana teknologi. Okey, baik, saya nak tunjukkan bagaimana terusan Swiss. Okey. Okey. Terusan Swiss. Okey, saya nak share. Astagfirullahalazim. Osama, perlahan sikit. Sona, tolong perlahan sikit. Suara awak boleh tak? Osama, perlahan sikit suara awak boleh? Okey, perlahan dah. Okey. Ini adalah terusan Swiss, banyak sebenarnya ya, dan banyak sejarah dia. Baik, kita tunjuk kat sini lah, kita tengok kat sini. Tengok yang ni. Protect your Oh, site tapi with 22 saat saja dia punya ni, You tak boleh might not know tengok. what SSL is, but hackers Nanti kita tengok lagi yang lain. Mungkin kita nak tengok macam mana keadaan terusan Swiss. Terusan Suez adalah sebuah kanal terpanjang di dunia yang berfungsi menjadi jalan pintas para kapal-kapal dari Asia menuju Eropa dan sebaliknya. Ya, terusan Suez terletak di sebelah barat semenanjung Sinai dan dimiliki oleh otoritas Mesir. Awak nampak kan image-nya? Terusan Suez menjadi alternatif para pelaut-pelaut dunia yang keluar masuk Eropa tanpa harus mengitari benua Afrika terlebih dahulu. Ya, sebelumnya kapal-kapal yang akan ke Asia atau sebaliknya butuh berbulan-bulan. Okey. Tapi kini mereka dapat dengan singkat keluar masuk tanpa harus mengitari Afrika. Ya, tapi melewati terusan Suez dan biaya sebuah kapal adalah murah. Untuk melewati terusan Suez tergantung jenis kapal. Untuk kapal dagang atau kargo biasanya bertarif hingga 1,5 miliar per kapal hingga 2 miliar. Untuk kapal perang atau kenegaraan biasanya biaya masuknya sekitar 40% dari harga normal.
Mesir sendiri mendapatkan pemasukan sekitar 15 miliar dolar per tahun dari terusan Suez, sekitar 200 triliun lebih per tahun. Maka dari itu, terusan Suez pernah menjadi sengketa yang diperebutkan oleh negara-negara barat, terutama oleh Israel. Mesir pada era 60-70-an terlibat perang dengan Israel untuk terusan ini. Hingga tahun 75, Mesir mendapatkan otoritas resmi dan diplomatik dari PBB untuk terusan Suez. Terusan Suez sendiri memiliki panjang 163 meter oleh Prancis, dirancang oleh insinyur Ferdinand Okey, itu saja untuk topik. Kita nak masuk topik seterusnya ke? Okey. 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 Okey tak hari ni apa yang kita belajar? Boleh terima tak? Okey. Boleh tapi lain macam Oh, lain awak ada masalah ya. Okey, tak apa. Anjay. Saya minta maaf ya sebab hari ni biasanya saya akan hantar anak saya pagi. Lepas tu waktu petang saya akan ambil. Selepas Zuhur saya akan ambil anak saya tu yang jadi macam ni. Okey, dan insya-Allah sebenarnya saya ada mesyuarat untuk tingkatan untuk peperiksaan. Jadi peperiksaan saya tak silap saya kalau SPM dia tidak akan ganggu hari Jumaat. Jadi kalau ia tidak ganggu hari Jumaat, kita akan stay buat pukul 8 hingga pukul 9.30. Okey, boleh itu saya punya tapi sekiranya tapi sekiranya kalau untuk pendidikan moral, mungkin ada kat sini pendidikan moral, saya terpaksa cakap lah sebab kebetulan sepatutnya hari Jumaat ini yang saya ganti hari ini adalah saya patut ada mesyuarat, tetapi diganti pula, ditukar pula tarikhnya walaupun di surat tu kata 19, saya diberi arahan untuk pergi esok. Jadi terpaksalah saya kena drop petang. Awak punya kena letak petang juga macam hari ni pukul 3 hingga pukul 4.30. Okey. Jadi kepada pelajar pendidikan moral untuk nak join besok pukul 3 hingga pukul 4.30 sebab pagi saya kena pergi mesyuarat. Okey. Saya sebenarnya boleh untuk tidak membuat online. Okey, PDPR, namun saya tak nak bila saya masuk sekolah nanti awak ketinggalan. Okey, saya tak mahu awak ketinggalan. Jadi saya tetap akan teruskan, lagipun tak susah pada saya untuk membuat online. Itu pun saya rasa awak semua okey online, betul tak? Okey, baik. Boleh lah. Betul. Okey. Jadi macam mana pun kalau sekiranya hari Jumaat itu kita tak boleh buat kelas, saya akan drop ke depan. Saya tak akan drop ke belakang. Okey, maknanya saya tak akan buat hari Ahad Sabtu. Saya akan buat pada minggu tersebut juga. Okey, kepada untuk pendidikan moral, saya mungkin akan buat hari Jumaat ataupun hari Ahad sebelum hari Rabu tu. Sama juga dengan sejarah. Kalau contohnya minggu ni, sepatutnya saya tak boleh, saya cadang ke hari muka hilang, tak apa, muka hilang tak penting pun. Cikgu masa laut. Okey. Jadi kalau saya akan buat sebelum waktu macam contohnya kalau contohnya 17 tak boleh. Saya akan buat 15 atau 16 macam tu. Maknanya sebelum waktu kelas sebab hari Jumaat saya kena report dah PDPR saya. Okey, saya tak boleh lebih daripada waktu minggu sebelum tu. Jadi saya harap awak faham lah. Kalau maksud saya nak awak alert. Kalau saya tukar kelas tu, awak kena faham. Adalah kerja saya waktu pagi untuk sekolah. Okey, namun setiap minggu saya ganti. Kalau sekiranya cuti umum, baru saya tak ganti. Tetapi kalau contohnya saya ada kerja, saya kena ganti. Okey. Itu saja. Tapi pukul 4 ni nak sambung lagi tak? Untuk next tu. Ke okey dah? Okey, kita rungkai. Okey, kita rungkai balik. Sambung sikit. Okey. Tapi saya perkemaskan balik, saya tanyalah soalannya senang. Okey, apakah faktor kedatangan
British pada abad faktor kuasa barat pada abad ke-16. Apakah faktor kedatangan? Kita nak sambung-sambung ni kita takut juga kan, takut terlupa. Okey? Boleh tak jawab? Apa dia? Faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. Ada 4 kita belajar. Cikgu muka hilang. Muka cikgu hilang. Muka saya hilang. Nak tengok muka saya juga ke? Saya tak tahulah kenapa muka saya hilang ni Nanti saya tengok balik kamera saya ni. Alamak. Macam mana? Tapi kalau saya buka balik, saya tutup, saya buka balik, pastinya gelap. Okey, sekejap ya. Saya try tutup lah balik. Sekejap. Okey. Sian cikgu. Sekejap dulu kau. Cikgu mute lah cikgu. Cikgu, mic. Okey. Pada abad ke-16. Siapa boleh? Kalau nak malu nak sebut dekat suara pun, nak pakai chat pun boleh, saya boleh baca kat skrin. Okey, very good. Penyebaran agama Kristian. Okey, lagi? Pusat pengumpulan barang. Yes, sebagai pusat pengumpulan barang. Kita tahu sebab orang Cina dia perlukan barangan Melayu, Kepulauan Melayu. Okey, lagi? Pelabuhan persinggahan. Sebagai pusat, sebagai pelabuhan persinggahan kerana menunggu pertukaran angin monsun. Lagi? Agama Kristian. Okey, agama Kristian dah sebut. Lagi? Barang mewah. Yes, sebab barangan mewah. Contoh? Minyak wangi. Barangan minyak mewah. wangi, rempah ratus, emas, perak. Tema. Astagfirullahaladzim. Awak ambil apa ni? Kejap. Ya Allah, dia ambil saya punya lipstick. Afia pergi tengok sana. Inilah masalahnya. Okey. Awak tak tengok adik ke? Tengok marah kakak dia pula. Astagfirullahaladzim. Okey, baik. Abad ke-17 pula. Okey, abad ke-17. Yang ni mesti kena jawab. Apa dia? Sebab apa? Revolusi perindustrian. Yes, kita lihat kepada revolusi perindustrian. Kerana revolusi perindustrian, mereka perlukan bahan-bahan mentah yang menyebabkan mereka terpaksa tukar dia orang punya dia orang punya keinginan mereka ataupun mereka tukar kuasa. Bila revolusi perindustrian wujud, maka dia orang dah ubah cara tujuan mereka untuk keluar ke negara-negara. Astagfirullahaladzim sayang. Kenapa ni? Okey. Afia jangan layan dia lah. Tak apalah, Afia buat kerja Afia. Kerja dia jangan bising. Okey. Jadi menyebabkan dia ubah daripada untuk membuat pengeluaran, tetapi dia untuk memonopoli kawasan-kawasan itu ataupun nak koloni untuk memperluaskan kawasan jajahan mereka. Okey, itu sebabnya kerana revolusi perindustrian. Okey, dan juga untuk menjual barangan mereka, memasarkan barangan pengeluaran mereka. Itu pada abad ke-17. Bagaimana pula abad 17 ke depan? Bagaimana pula abad ke-19 dan 20? Perkembangan industri kereta. Persaingan. Okey, perkembangan industri kereta. Persaingan apa? Kuasa barat. Okey, persaingan kuasa barat. Okey, lagi apa lagi? Ada 8 Ciptaan telegraf. Ciptaan telegraf. Lagi? Slogan beban orang putih. Yes, lagi? Ciptaan kapal wap. Ciptaan kapal wap. Very good. Lagi. Yang saya tunjuk tadi apa? Kesuburan tanah dan kekayaan sasial bumi. Okay, very good. Lagi. Industri mengetin. Lagi. Ada yang tak sebut. Yang penting ni. Pembukaan. Terusan Swiss.
Yes, very good. Kita dah belajar yang tu dan dia cakap tadi, kalau kita melalui Tanjung Harapan, kita pihak orang yang berlayar itu mengambil masa berbulan-bulan. Okey, tetapi melalui terusan Suez, masa itu dapat disingkatkan dengan banyak sekali. Okey? Kita kena tengok. Jadi saya harap pembelajaran kita pada hari ini sangat bagus. Saya harap boleh faham. Baru 1.2. Okey, saya nak teruskan boleh? 1.3. Boleh. Okey, kita teruskanlah ya. Okey. Saya kalau ikut saya sampai ke sudah pun saya mengajar aja ya, tapi anak saya ni lah. Okey, nanti saya share. Okey, sekarang ini kita lihat ya persaingan kuasa barat untuk mendapat tanah jajahan. Okey, baik. Okey, share. Okey, kedatangan kuasa barat. Okey, untuk 1.1 kita lihat kemakmuran. 1.2 kita lihat faktor. 1.3 kita ada 4 saja sampai 1.4. Okey. Persaingan kuasa barat untuk mendapat tanah jajahan. Pengenalan. Okey, demi kepentingan ekonomi, kuasa-kuasa barat bersaing meluaskan kuasa ke seluruh pelosok dunia untuk memiliki tanah jajahan. Okey, Sepanyol, Britain, Belanda, Perancis dan Rusia muncul empayar masing-masing. Amerika Syarikat, Belgium, Jerman dan Itali turut terlibat dalam persaingan. Okey, jadi kita tengok, kena ingat ni. Ni, Sepanyol, Britain, Belanda, Perancis, apa dia? Okey. Okey. Okey, tak apa, okey. Jangan makan sudah ya. Okey. Amerika Syarikat, Belgium, Jerman dan Itali juga turut terlibat dalam persaingan. Okey, ingat. Sepanyol, Britain, Belanda, Perancis, Rusia. Amerika Syarikat, Belgium, Jerman dan Itali. Okey. Baik, British bimbang dengan kemarahan kuasa-kuasa barat yang saya sebutkan tadi. Okey, ke negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak. Sebab kita dalam tingkatan 3 ini kita akan belajar macam mana dia kuasai setiap negeri tanah-tanah Melayu. Negeri tanah Melayu dan Sabah dan Sarawak. Negeri-negeri semenanjung. Okey, negeri-negeri semenanjung. Mula-mula kita akan belajar macam mana mereka menguasai setiap negeri-negeri ini. Okey? Baik. Jadi, British bimbang dengan kemarahan kuasa-kuasa barat ke negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak kerana kekayaan bahan mentah dan kawasan pasaran mereka. Okay, baik, kita lihat ya. Ini adalah dia nak tunjuk bahawa kuasa-kuasa yang kuasa-kuasa barat ni yang bertempat di tanah jajahan di Kepulauan Melayu ni. Okey, dia nak tunjuk ya. Nanti dia akan tanya soalan-soalan di Belgium di mana, Perancis di mana, British di mana, Belanda di mana, okay, Sepanyol di mana, Amerika di mana, Portugis di mana. Okey, kita tengok ya. Okey, kita tunjuk satu-satu. Saya nak lagi ke benda ni dulu. Tak nampak nanti. Okey. Okey, baik. Okey. Sekejap saya nak terangkan yang tadi. Alamak. Dah habis dah. Previous. Alah, minta maaf lah. Saya tak boleh pakai ni. Okey. Ni awak kena ingat untuk persaingan ni. Okey, persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jahat. Ingat negeri saya cakap seperti Perancis, Rusia, Jerman, Amerika, wilayah Kuala Bruk, okey, Syarikat Borneo Utara SBUB, Belanda, Portugis, Spanyol, okey. Baik, kita tengok. Kesultanan Brunei dijadikan sebagai sebuah negeri naungan British. Okey, tengok Brunei. Dia ni kawasan British. Okey. Baik. Perancis
meluaskan kuasanya di Indochina dan merancang membina terusan di Segenting Kera. Ni Segenting Kera. Ni Perancis. Itu yang takut ni. British takut ni sebab banyak ni orang-orang datang kat sini ni. Okey, Rusia berharap membuka pertempatan di sungai di ujung Salang. Ni di ujung Salang. Okey, Jerman berusaha mendapatkan Pulau Langkawi. Tengok. Okey, tu Jerman, bukan British Jerman. Amerika Syarikat ingin bertapak di Terengganu. Okey, wilayah Sarawak dikuasai oleh keluarga Brooke. Okey, nanti kita belajar macam mana keluarga Brooke ni dapat sampai ke hari ni ada lagi keluarga Brooke. Kalau kita tengok hari menyambut hari kemerdekaan kadang-kadang kita tengok dekat waktu dataran merdeka tu ada masalah ataupun orang putih dekat tempat duduk tu. Dekat dengan raja, sultan semua tu kan sebenarnya itu adalah keluarga Brooke yang masih ada lagi kini. Okey, keluarga Brooke memperluas kawasan pemerintahan hingga sempadan Brunei. Okey, macam mana nanti kita akan belajar dalam bab 5, bab 6 macam itulah, saya tak ingat. Macam mana mereka keluarga Brooke ini menguasai Sarawak. Okey. Syarikat Borneo Utara British membeli wilayah-wilayah Sabah daripada Sultan Brunei dan Sultan Sulu. Okey. Dalam bab 5 juga, selain kita belajar Sarawak, kita akan belajar juga macam mana syarikat SBUB ini memiliki Sabah. Agak berbeza daripada negeri-negeri yang lain. Okey. Kalau negeri-negeri lain dia lebih kepada campur tangan British. Okey, tetapi SBUB ni British di negeri Sabah dia lain. Dia disebabkan oleh pajakan. Okey. Nanti kita belajar. Okey, cuma saya nak beritahu sedikitlah macam mana Sabah. Okey, saya awak boleh nampak tak muka anak saya? Nampak comot. Mak teruk. Saya okey, tak apa, sikit lagi 1.3 lepas tu kita habiskan. Okey, nak ambil. Okey. Makeup kontes make up. Itulah. Okey. Saya harap hari ini kita dapat PDP kita dapat berlangsung dengan baiklah. Okey. Baik. Belanda berusaha mendapatkan kepulauan Hindia Timur. Okey. Dalam pada itu kita akan belajar perjanjian Inggeris Belanda, di mana bagaimana Inggeris terpisahnya kepulauan Melayu kita, maksudnya tanah Melayu dengan Indonesia. Okey, dengan perjanjian Inggeris Belanda ataupun kita panggil perjanjian London. Okey. Lepas tu Portugis berusaha mendapatkan Timor Leste. Saya tak tahu nak sebutlah Les ke Leicester ke. Okey, Sepanyol menakluki Kesultanan Sulu. Okey. Baik, kita tengok video ini. Okey, persaingan kuasa barat di kawasan alam Melayu. Hei, awak tahu tak? Awak ada kakak nak adik jadi perempuan ke apa? Adik nak berdosa. Pantai. Kena Macam marah. pantai apa? Satu, ambil sama anak tu. Dia nak jadi mainlah. Nanti kita panggil hantu. Comok macam tu. Tahu tak?
Habis dah. Okey, baik. Jadi, kesimpulannya. Bermulanya persaingan kuasa barat ini adalah bermula pada 1700. Okey, abad 1700 abad ke-17 di mana berlakunya revolusi perindustrian. Mereka dah ubah corak daripada belayar untuk bisnes sebagainya, dia tukar kepada persaingan ataupun penjajahan ataupun nak menguasai seluruh kawasan ataupun imperialis. Imperialis barat. Kecuali Thailand. Baik. Saya rasa kalau empat-empat tu perbezaan strategi. Saya nak beritahu tentang perbezaan strategi ni, nanti saya akan tunjuk juga untuk next class, tetapi cumanya dalam bab 1 ini 1.4 dia nak tunjuk perbezaan strategi di antara Belanda dengan British. British mempunyai 7 strategi, tetapi Belanda hanya 3. Namun 3 ini adalah ada persamaan dengan British. Dia ada 7. Nanti awak tengok, nanti saya tanya. Nanti next class saya akan huraikan setiap corak-corak itu dan kita akan masuk bab 2. Boleh? Boleh. Jadi awak dah nampak, saya harap. Jadi saya harap awak nampak 1.1 apa, 1.2 apa, 1.3 apa. Dan kita akan masuk 1.4 iaitu perbezaan strategi. Itu saja pada hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana hadir. Pastikan anda tulis kehadiran ya. Tulis kehadiran. Dah tulis. Saya dah post sekali lagi mana yang lambat masuk tu. Kepada yang lambat masuk, yang perlukan saya admin, tolong cek email MOE awak. MOE awak kena buka tau sebab untuk nilam. Itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Umi nak stop recording.